Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton, muslim-muslimat yang kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri forum yang dianjurkan oleh Nur Insan, Madrasah Percuma untuk berikan kita ilmu dan manfaat bersama-sama untuk diri kita, lebih lagi pada bulan Ramadan yang cukup mulia. Dan pada hari ini saya berbesar hati dapat berkongsi pentas bersama Al-Fadil Ustaz Nur Razak Bakar, merupakan pendaftar Pejabat Pendaftaran Pendidikan Orang Islam Singapura ROMM. Kita persilakan Ustaz Nur Razak. Min fadlik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Ramadan Mubarak. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz sihat Alhamdulillah. Awak juga baik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kongsi dalam kesibukan Ustaz bertugas ni dapat berikan masa terluang untuk bersama-sama penonton-penonton dan untuk bersama Nur Insan Ustaz. InsyaAllah, moga-moga saya Ustaz. dapat berkongsi bersama insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih kerana ikuti siri ceramah daripada Nur Insan untuk kita bersama-sama menjayakan pengumpulan dana untuk Madrasah Percuma ini dan kita menambah ilmu apatah lagi pada bulan Ramadan yang cukup mulia ini. Dan saya berbesar hati dan sungguh rasa terharu dapat berkongsi pentas walaupun saya tak layak duduk di sini bersama Ustaz Nur Razak Bakar, pendaftar Pejabat Pendaftaran Pernikahan Orang Islam Singapura ataupun ROMM. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Syekh. Salam Ramadan Ustaz. Salam Masya Ramadan Allah. Mubarak. Ya, topik kita hari ini walaupun berkisarkan mungkin perkara yang berkaitan dengan ibu bapa, mungkin Ustaz ingin mulakan dulu mungkin dengan mukadimah dan kata-kata bagi umat kita yang berpuasa bulan Ramadan ni. Min fadlik ya Ustaz. Terima kasih Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para penonton, saya yakin setiap kita dapat merasakan kehangatan Ramadan bersama keluarga. Kita sama-sama berbuka puasa, iftar, kemudian salat tarawih berjamaah. Jadi kita rasa bahagia dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan bahawa kita dapat sama-sama meraihkan Ramadan bersama dengan keluarga kita. Dan kita berharap bahawa kemeriahan, kebahagiaan ini akan berpanjangan, berterusan, dan setiap daripada kita insya-Allah sama-sama dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan Ramadan menjadi sebagai pencetus ke arah kebaikan itu nanti. Amin. Insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz dengan mukadimah kata-kata memberi kita rangsangan untuk memperbaiki amalan kita khususnya pada bulan Ramadan. Dan Ustaz, mauduk kita yang pada hari yang besarnya lah kembali kepada fitrah. Fitrah. Sebab setiap insan tu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tak kiralah daripada keluarga orang Cina, Melayu, India, Afrika dan lain lagi. Anak tu suci dari bayi lagi. Dan ibu bapanya yang mencorakkan anak-anak itulah menjadi Nasrani, Yahudi, Islam dan sebagainya. Jadi kita dah pun sampai ke zaman yang diberi nama sebagai zaman akhir zaman ni dan banyak fitnah. Jadi soalan saya pertama kepada Ustaz, bagaimana kita melindungi anak-anak kita di rumah ataupun anak kita mungkin belajar di luar negara daripada fitnah-fitnah akhir zaman ni yang kita takuti Ustaz. Terima kasih Syekh atas soalan tersebut. Saya yakin bahawa ini juga merupakan antara perkara yang sering menjadi perhatian, keprihatinan dan juga pada satu keadaan kita boleh katakan kebimbangan kalangan ibu bapa.
kita bermula sebagai sebuah keluarga. Dan dalam keluarga inilah kita berusaha ke arah untuk membina perkahwinan yang utuh dan keluarga yang kukuh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam satu peringatan awal lah. Bila Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ayat ini adalah petanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Sebab Allah ingin agar hamba-hambanya itu tadi hidup dalam suasana sesuai dengan syariat Allah. Ya. Dan dengan itu bukan hanya melibatkan individu sahaja. Yang si ayah fikirkan soal dia, yang mak fikirkan soal dia, tetapi melibatkan semua dalam satu institusi keluarga. Jadi di sinilah yang kita harapkan bahawa kedua ibu bapa memainkan peranan yang positif daripada awal. Kerana tadi kita sebutkan bahawa anak-anak itu suci. Dan mereka jugalah akan melihat sepanjang hidup berkeluarga tadi bagaimana interaksi antara ibu dengan ayahnya tadi. Suasana yang ada dalam rumah tangga itu yang membentuk peribadi mereka, perwatakan mereka. Bagaimana ibu ayah bercakap dengan lemah lembut, ya. Kemudian tindak tanduk mereka tadi bertolak ansur, berlapang dada, memaaf-maafkan. Jadi ini semua nilai-nilai positif lah yang akan dilihat dan akan membentuk peribadi perwatakan anak tersebut. Mereka membesar dalam suasana yang sedemikian. Jadi di sinilah peranan daripada awal lagi ibu bapa untuk mewujudkan suasana positif. Dan ini bukan hanya kita kata tertumpu kepada pasangan yang baru berkahwin, kan? Sebab di luar sana memang ramai yang dah pun kita kata punya pengalaman, pasangan mapan lah kita kata, kan? Mereka juga tadi dalam usaha ke arah untuk bukan hanya menunjukkan, tapi pada waktu yang sama kita kata nak maintain. Itu juga satu cabaran buat mereka. Mereka dah hidup lama, mereka dah dapat juga tunjukkan nilai-nilai positif dalam hidup berkeluarga, tapi bagaimana mereka dapat teruskan, sebab kehidupan berumah tangga ini satu proses yang panjang. Jadi bila anak itu dalam lingkungan umur sekian, beginilah pendekatan yang mereka lakukan. Bila anak itu dah dewasa, remaja, kemudian peringkat dah bekerja, kemudian nak berumah tangga. Jadi inilah yang kita kata usaha yang perlu setiap ibu bapa lakukan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. Kita selalu kata lifelong learning. Sepanjang hayat, ya. Sepanjang hayat. Kita belajar. Kadang-kadang tumpuan lebih kepada kerana pekerjaan sebagai sumber keuangan dan nafkah untuk keluarga. Itu juga satu tuntutan. Tapi pada waktu yang sama nak melengkapkan dirilah bagaimana menjadi ketua rumah tangga yang lebih berjaya, kita kata. Jadi di sini saya berharap sungguhlah, sebab kadang-kadang dalam hidup berkeluarga penumpuan selalu kepada ayah. Sebab dia main person. Tapi tak menafikan juga peranan besar yang dimainkan oleh ibu tadi. Tapi ayah ni perlu kita kata be present lah. Kehadirannya tadi perlu. Tanpa mengenal anak-anak. Betul. Bukan macam armchair sajalah kita kata, kan. Sekadar nak serahkan semua kepada mak dia tadi. Pendidikan anak pun biarlah maknya yang uruskan, kan. Sedangkan maknya pun ada urusan lain lagi. Betul. Jadi di sinilah peranan. Sebab itu kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran lah, contoh macam dialog antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Nabi Yusuf dia datang kepada ayahnya, nak cerita bukan cerita apa, cuma pasal mimpi saja. Mungkin kita kata Allah, ini benda kecil, kecil. Betul ke tidak? Tapi anak itu tadi datang kepada ayah. Jadi bermakna dah ada connection. Jadi dia tak pergi ke tempat lain lah. First kali yang dia pergi approach bapak dia. Sebab dah ada wujud tadi hubungan erat daripada awal, sehingga anak merasakan kalau ada masalah, di situlah dia akan pergi. The first one. Jadi itu yang saya kata. Bagaimana
kita nak merangsangkan hubungan kekeluargaan yang ada, hubungan yang dapat mengeratkan, sehingga apabila anak berhadapan dengan situasi, maka tempat pertama dan utama yang dia rujuk kembali adalah keluarga. Bukan kepada teman-teman dia, ataupun kalau dia dah bekerja, teman-teman kerja, kan? Tapi tempat yang pertama utama adalah keluarganya sendiri. Sumber yang sangat boleh dipercayai, diyakini lah Betul. daripada kawan-kawan di luar. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Sama ada si anak yang approach atau si bapa pula yang mainkan peranan untuk bertanya. Bila dia lihat keadaan mungkin dah macam lain daripada yang lain, sebab kita kata naluri bapa dan naluri ibu kadang-kadang dapat sense ada yang tak kena ni, kan? Jadi di situlah yang kita sebutkan tadi, daripada awal kita ingin agar institusi keluarga itu tadi kita bentuk dan kita kembangkan dengan semangat kekeluargaan, setiap pihak mainkan peranan. Tapi tentu sekali perkara pertama sekali adalah bagaimana ibu bapa tadi mewujudkan kehadiran mereka sehingga anak-anak tadi akan lebih rasa selesa dan senang untuk approach mereka apabila berhadapan dengan keadaan. Jadi kita ibu bapa kena wujudkan suasana di rumah, suasana mereka rasa yakin, percaya, hormat menghormati dan tanam dalam anak kita. Yang kata Ustaz tadi, biar ibu bapa lah sumber pertama mereka dapatkan inspirasi, nasihat dan juga mungkin bimbingan. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz dengan penerangan. Moga-moga penerangan pertama ni memberi kita lebih keterbukaan untuk menerima. Kalau yang dah buat selalu, terus istiqamah insya-Allah. Kalau yang mungkin baru, mungkin ada ibu bapa muda Ustaz, boleh mungkin terapkan dalam penghidupan anda membesarkan anak-anak. Kita beralih ke soalan yang kedua Ustaz. Kalau Singapura ataupun umumnya sekarang masyarakat lebih terbuka dengan open relationship sekarang ini hubungan bebas. Bebas tentulah ada terbatasnya, tapi ada juga yang terbatas, menjaga kebatasannya, tapi bebas. Di pejabat mungkin kita ada kawan-kawan lelaki-lelaki perempuan. Di sekolah lagi anak-anak kita dah mula hubungan antara lelaki perempuan. Walaupun di madrasah juga ada madrasah yang ada dua murid-muridnya antara lelaki perempuan. Bagaimana kita terapkan diri mereka untuk menjaga keterbatasan ni berlandaskan Islam seperti boy-girl relationship. Dan juga kalau mereka ada rasa berputik suka pada kawan perempuannya lelaki-lelaki ataupun suka kepada kawan lelaki-lelakinya yang perempuan. Dan sekarang ni yang membimbangkan ramai bila mereka suka sesama jantina mereka. Jadi kita kupas 3 perkara tentang hubungan bebas, bila mereka rasa bercinta, berkesayang, dan ketiga ni tentang yang sesama jenis pula. Fadlak Ustaz. Para penonton dan Syekh, isu berkenaan dengan hubungan remaja laki-laki perempuan ini perkara yang kita rasa sejak dulu sampai sekarang juga merupakan antara cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa. Ibu bapa juga dulu pernah mengalami situasi yang sedemikianlah. Ketika mereka remaja dahulu punya keinginan terhadap pasangan yang lain, mereka juga mungkin agaknya teringat cerita lama. Bagaimana mendapat bantahan daripada ibu bapa ketika itu. Bagaimana mereka melihat pendekatan yang orang tua mereka lakukan. Jadi kadang-kadang cerita lama ni, cara lama ni, dia cuba nak ulang balik dan apply kepada anak-anaknya tadi. Jadi kita kata, ini ilmu lama, cara lama, untuk zaman sekarang masih sesuai ke tidak ni? Kan? Mungkin dulu agaknya anak yang istilahnya jenis kalau mak bapak kata begitu ikutlah. Tak berani nak lawan lah, kan? Tapi kalau anak sekarang sama ada mereka berani lawan ke atau mereka gunakan cara yang lain pula. Kan? Jadi di sinilah kita kata sekali lagi balik kepada yang awal yang kita sebutkan tadi, kepercayaan. Bagaimana pendidikan awal daripada ibu dan ayah tadi membentuk kepercayaan dalam diri anak-anak. Saya berpendapatlah bahawa ibu dan ayah perlu pertama sekali menunjukkan keprihatinan. Memang mereka bimbang. Jangan kita kata bahawa tak apalah, ini zaman sekarang.
nak buat macam mana? Naik bas pun kita berlanggar-belanggar juga kan. Tapi kita tetap memberikan penekanan bahawa perkara-perkara ini memang kita prihatin, bimbang, sehingga dengan itu anak dapat melihatlah bahawa ayahnya meletakkan batas tentang masalah hukum. Masalah hukum. Mana yang kita kata memang boleh, begitulah. Mana yang tak boleh, begitulah. Tapi bagaimana pendekatan kita terhadap yang tak boleh itu? Itu yang perlu kita teliti kembali. Jadi berbalik kepada macam isu anak remaja, kemudian dah mula punya keinginan terhadap pasangan. Dan ini daripada kadang-kadang sekolah lagi dah. Kan? Walaupun kita kata tak serius, cinta monyet katanya lah kan. Tapi kebimbangan dah ada. Jadi di situlah ibu bapa perlu mula mendekati anak-anak, kemudian secara santai terbuka, berbincang kepada anak-anak tadi. Dia bukan bersikap seperti macam nak mengancam lah, sama ada, awak putuskan hubungan ini tadi, ataupun ayah akan buat sesuatu lah, penalty, kalau teruskan juga, dengar juga macam gini, nanti kena ada hukuman nanti. Mungkin sekarang tak jalan lah. Ataupun mungkin kita kata itu akan memulakan bibit-bibit keretakan hubungan antara ibu dengan anak ataupun ayah dengan anak. Dan itu yang kita nak elakkan. Sebab kalau dah mula renggang, mereka tak akan approach lagi lah mak bapak dia nanti. Itu yang kita nak elakkan. Jadi pendekatannya tadi, pendekatan yang menunjukkan kebimbangan bahawa hubungan itu boleh menjejaskan dua aspek. Satu aspek hukum agama, satu mungkin aspek sosial. Macam aspek agama kita tekankanlah, sebab memang kita pun kata daripada awal kita dah hantar anak kita belajar, sama ada yang percuma ke ataupun yang free sekarang seperti Nur Ihsan kan. Tapi penekanan yang bahawa mereka dah dilengkapkan dengan ilmu yang paling asas, mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Jadi tentang masalah hukum perlu dan sering diingat-ingatkan. Itu perlu, supaya ada pada diri anak tadi kesedaran bahawa ini sebenarnya bukan mak bapak yang letakkan hukum. Betul. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita letakkan bahawa ini kewajipan kita sebagai seorang yang beriman, patuh kepada perintah Allah. Kemudian aspek sosial pula yang kita lihat bahawa kebimbanganlah kita perlu untuk secara terbuka beritahu, apa sebenarnya yang diharapkan daripada hubungan ini. Hanya nak sekadar punya teman sahaja ke, kerana bimbang itulah bibit-bibit awal, dah berteman kemudian nanti berpindah kepada seterusnya, dan jika itu berlaku kesannya nanti kepada diri tersebut dan kepada keluarga. Kita tak adalah nak mengatakan bahawa mungkin anak kita akan buat benda yang tak senonoh, tapi kita nak memberitahulah kesan-kesan dan akibat daripada peringkat awal lagi. Betul. Dan kita nak halang. Itu yang kita katakan pencegahan. Kita bukan hanya bila dah berlaku barulah kita nak ambil tindakan, tetapi daripada awal pencegahan. Yang kita kata jangan sampai menconteng arang di muka ibu bapa. Dan yang juga perlu diberi penekanan bagaimana hubungan tersebut boleh menjejas persekolahan, pendidikan, pelajaran. Takut yang dah jadi merajuk, betul, yang tawa hati. Betul. Sebab ada yang berkawan ni rapat, kawannya sebagai kawan study buddy, walaupun berlainan jantina. Jadi kalau kita hadang, mereka mungkin tahu hati nak belajar. Jadi itu bermakna menjejas dia punya mood lah. Dia punya semangat. Dia dah betul-betul semangat tadi, kemudian akan menjejas. Dan pada waktu yang sama juga ibu bapa pun punya kebimbangan bahawa kalau ditumpukan kepada hubungan ini, menjejas pula fokus dia kepada agama, pada pelajaran. Jadi ini yang dia nak elakkan juga. Jadi diketengahkan kepada anak tadi sebut bahawa di mana prioriti, keutamaan. Jadi berikan perhatian tumpuan kepada soal pelajaran pendidikan,
Ini yang perlu sering diingat-ingatkanlah bila dalam soal hubungan yang ada antara mereka. Kemudian hubungan itu menjadi lebih sulitlah, lebih complicated kalau ianya melibatkan antara sejenis. Jantina yang sama Baik. Ini kadang-kadang bila dengar macam gini, ibu bapa jadi melenting lah. Ya? Betul. Dia, kita kata keprihatinan dia, kebimbangan dia tadi kadang-kadang berubah menjadi perkara yang negatif kepada anak. Anak kadang-kadang dia mula dengan pertanyaan sahaja, ya. Sama ada dia nak test mak bapak dia macam mana ke, ataupun dia curious, ya. Benda tu apa sebenarnya? Okey ke tidak, kan? Jadi sikap ibu bapa tadi dengan pengalaman yang mereka ada, sewajarnya perlu bertenang dahulu. Ya? Jadi kalau dah ada pertanyaan yang sedemikian tadi, maka mula balik bertanya kepada dia, apa pandangan mereka terhadap perkara ini. Ya? Mereka bertanya kita tanya pada mereka. Kita nak tahu mereka punya pemikiran tentang perkara tersebut. Apa yang mereka rasa tentang perkara ini. Boleh ke tidak, wajar ke tidak, pemikiran yang sedemikian. Mungkin mereka ingatkan ni trend tak salah, ataupun ikut-ikut kawan, ataupun influence ataupun pengaruh daripada kawan-kawan yang sesama tingkat ataupun darjah sebagainya. Jadi dia bukan erti kata kita nak macam jump to conclusion lah, buat judgement, buat keputusan bahawa anak kita ini dah mula terpengaruh, dah mula ikut pahaman yang sedemikian. Jadi ini pun kita kata tadi akan mula menyebabkan anak tadi jauh daripada keluarga. Jadi bila ada perkara-perkara sedemikian, kita katalah bahawa kalau betul lah akhirnya terlibat, kita nak cuba baiki. Tapi daripada awal, kalau bendanya tadi mula diketengahkan, pendekatan kita adalah untuk sama-sama duduk berbincang, tanyakan mereka lebih lanjut. Daripada aspek hukum agama kita terangkan. Perkara ini adalah tidak boleh dari sudut hukum agama, perlu dijauhi, jangan terlibatkan diri dalam perkara-perkara tersebut. Tetapi kita kalau nak baiki pula, kita harus melihat bahawa yang kita nak baiki adalah kesalahannya dan bukan kita kata kita nak hukum orangnya. Kita kata, okay, yang tak betul is the sin, kita dosanya, not the sinner lah kita kata. Kan? Dan kita tidak boleh pula kadang-kadang sampai ke peringkat macam memomok-momokkan mereka, menghina mereka dan juga memulaukan mereka. Ini ahli keluarga kita sendiri. Kalau kita dah mula pulaukan mereka, mereka nak pergi mana lagi? Betul. Kita tak nak mereka terus kekal dalam perkara tersebut, tapi sekarang kita dah mula pulaukan mereka. Jadi akhirnya mereka tak ada tempat balik kepada perkara yang kita tidak inginkan. Jadi di sinilah macam contoh dalam sejarah. Seorang laki-laki ni yang memang jenis kita kata kaki mabuk lah. Ini bukan sekali lah. Memang kaki mabuk. Dah kena hukum pun, dah ditegur pun pada zaman Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat lain pun tak puas hati lah. Masih tak insaf lagi. Dah kena hukuman, dah dicakapkan dan sebagainya, masih buat lagi. Jadi semua dah rasa macam tak boleh buat apa-apa. Semua rasa akhirnya ada tak ada gunakan pendekatan melaknat orang ni lah. Kan? Kadang-kadang jadi marah macam itu sampai peringkat sedemikian. Hampa geram. Jadi Nabi SAW tegur. Nabi kata jangan kamu melaknat dia, sebab dia masih cintakan Allah dan Rasulnya. Jadi bermakna kadang-kadang walaupun orang itu ada buat satu kesilapan tersebut, dia mungkin masih lagi buat amalan-amalan yang lain. Jadi kita tak boleh menghukum lah. Macam kita kenal anak kita sendiri dalam rumah tangga, dalam keluarga. Mungkin itu satu saja kesilapan dia. Tapi takkan kita nak menghukum dia sehingga apa juga kebaikan yang dia buat tadi kita pinggirkan. Perlu ada macam kita kata pengiktirafan. Tapi pada waktu yang sama, yang satu bibit ini tadi tidak harus kita kata mencalarkan hubungan yang ada sehingga meretakkan hubungan silaturahim antara ibu dan ayah. Jadi bermakna masih terus perlu dampingi mereka. Dan bagi ibu bapa
dalam isu yang agak sukar sebegini perlu dapatkan sokongan luar. Jadi di sana banyak sokongan lah. Okay? Banyak asatiza-asatiza yang ada dekat masjid yang memang MUIS pun dah berikan mereka semacam latihan bagaimana menangani perkara-perkara sedemikian. Jadi mereka boleh dapatkan sokongan. Jadi janganlah kita kata awak pendamkan. Berhadapan dengan perkara itu seakan-akan seorang diri. Kerana bimbang kalau saya pergi nanti, dia kata, dah mula orang dah tahu dah yang keluarga saya ni ada yang macam gitu pula. Kan? Nanti orang akan kata, macam manalah mak bapak dia ni sampai anak boleh jadi macam gitu. Jadi akan menimbulkan tekanan kepada mak bapak pula. Betul. Lagi isu yang lain ni. Isu yang lain pula. Masalah. Dia kata saya dah pernah didik anak saya baik-baik, kemudian anak saya jadi macam gini, dia pula rasa bersalah. Sedangkan bukan salah dia. Kan? Jadi itu kadang-kadang, situ saya katakan tadi, di masjid-masjid asatiza ini telah pun dilatih. Bagaimana menangani sehingga bukan hanya dapat memberikan semacam keteraman lah kepada ibu bapa tadi, tapi dapat memahami keadaan mereka dan simpati dengan keadaan mereka dalam nak menangani isu anak yang ada tadilah. Ustaz, nak tanya sikit ni, tambahan sikit. Lebih kepada anak-anak ni lah mungkin yang dah dewasa lah yang belasan tahun atau mungkin 20-an tahun, masih lagi di bawah naungan keluarga yang sama. Ada yang berkata, ini naluri, semua jadi kata mereka. Ada kata tak dapat melawannya. Kata mereka ini merupakan perkara yang lumrah zaman Nabi Lut lagi dah berlaku perkara ni. Berarti berpanjangan zaman ini normal kata mereka, bukan satu perkara yang harus dibimbangi. Perkara alami dan ada dalam naluri diri mereka. Bagaimana kita nak mendekati kalau ada kawan-kawan kita bukan buat apa sebagai kawan untuk menasihati mereka. Kita memang tak nafikan pengaruh yang kadang-kadang menyebabkan individu tersebut lebih mirip kepada yang bukan jantinanya tadi. Sama ada daripada keluarga sendiri. Dia hidup dalam suasana yang sedemikian. Tapi pada waktu yang sama ada juga yang lebih pula jenis nak ikut-ikut saja. Trend trend sahaja. Okay. Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Jadi kalau keadaan memang dia daripada awal lagi keadaan yang sedemikian tadi, ini kita perlukan berikan dia bantuan yang berbentuk lain. Bermakna memberikan sokongan. Bagaimana kita boleh bantu dia? Kalau memang daripada sudut biologinya tadi, memang begitu dia lebih condong kepada yang lain, maka kita boleh bantu dia lah. Sama ada daripada aspek kedoktoran ke, sebab ada juga contoh orang yang kata saya telah pun sejak daripada kecil, semasa sekolah sekali lagi pun dah hidup dalam suasana yang sedemikian. Kemudian membesar yang sedemikian. Ibu bapa saya pun faham keadaan saya. Jadi begitulah keadaan yang saya alami membesar sedemikian tadi. Jadi kalau yang macam gini tadi, ada juga daripada sudut hukum agama sedikit kelonggaran. Bagaimana nak membantu mereka. Tidaklah kita kata mati-mati kena balik kepada asal. Masih ada lagi ruang-ruang yang dibenarkan ikut hukum agama, tapi ini lebih kepada kita kata case to case punya keadaan, bukan secara umum. Berbeza dengan orang yang sekadar ingin ikut trend seperti yang disebutkan tadi. Ini yang kita kata perlu kita kekang. Perlu kita kekang. Jadi dan di sinilah bila itu yang berlaku, adanya sokongan yang perlu kita berikan. Mereka kadang-kadang lebih melihat sokongan daripada pihak lain berbandingan sokongan yang diperlukan untuk merubah diri tadi. Terima kasih Ustaz Nur Razak dengan perincian yang mendalam sekali dan dengan penuh berhemah menyampaikan kepada ibu bapa. Jadi jangan terburu-buru menghukum anak-anak, jangan terburu-buru kita terpedaya dengan keadaan, kita mungkin membuang anak-anak kita sebab mereka tetap merupakan ahli keluarga kita dan perlukan tempat berlindung. Jadi sekali lagi penekanannya tentang bagaimana anak-anak ni boleh rasa selesa mendapatkan maklumat, informasi dan bimbingan Ustaz daripada keluarga. Mungkin ayah ibu ataupun abang-abang kakak-kakaknya.
Ustaz, zaman sekarang ni dah pakai informasi dengan pelbagai cara. Platformnya sangat luas. Dulu kena cari buku lah, kena berjumpa dengan seorang. Ataupun mungkin dapatkan nasihat daripada ustaz, benda secara fizikal. Sekarang ni mereka dapatkan maklumat sama ada yang ukhrawi ke duniawi melalui internet. Dan internet dulu juga sebelum ini kena mencari. Sekarang tak payah, phone kita tak payah cari pun ada pop-up message lah, pop-up info. Jadi bagaimana untuk kita membendung anak-anak kita ini dan juga masyarakat agar tidak terjerumus dengan influence ataupun pengaruh yang negatif. Sebab kalau tak mencari pun info, telefon kita kejap-kejap ada pop-up message, pop-up info mendatangi kita. Jadi bagaimana kita mengawal dari kita memilih antara yang kaca dan juga yang permata. Isu ilmu yang ada sekarang ini yang kita rasa memang merupakan satu kelebihan, juga merupakan satu cabaran lah. Kita kalau boleh inginkan khazanah ilmu tersebut, tapi sekarang dengan banyaknya ilmu tersebut kita jadi bimbang juga. Jadi kita sekarang ini perlu ada tapisan. Jadi ini yang kita sebutkan berkenaan dengan memberikan kepada anak-anak kita ilmu, dan ilmu itu membentuk akhlak mereka. Jadi dari sudut bagaimana ilmu itu disampaikan, ini kita tidak hanya bercakap tentang ilmu secara formal, sama ada di sekolah, madrasah dan sebagainya, tetapi ilmu yang ada dalam sebuah keluarga. Saya yakin bahawa semua ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak, seperti mana mereka juga inginkan anak-anak mereka tu tahu nak menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tidak mahu bersikap seperti menjadi pegawai polis lah, perlu setiap masa pasang kamera, jejak anak-anak betul, ikut. Betul. Jadi kita tak payah nak tracking dekat handphone lagi apa yang dia lunsuri dan sebagainya. Kita nak letakkan kepercayaan kepada anak tersebut kerana kita yakin bahawa kita dah bekalkan dia dengan ilmu yang mana dia boleh memilih mana yang benar, mana yang tidak. Tahu menapis mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jadi saya yakin balik semula kepada kita sebutkan bahawa anak-anak itu tadi perlu kita berikan dari sudut pendidikan kepada mereka tadi. Pertama kita sebut macam kasih sayang. Jangan bersikap terlalu mengancam terhadap apa yang kita lakukan, kerana itu saya sebutkan daripada awal akan menjauhkan mereka. Jadi ingin mereka sering dengan kita. Kemudian mesti bersikap approachable lah, kita kata tadi, mudah didatangi. Jadi ibu ayah tadi perlulah bersikap yang sedemikian agar anak-anak tidak merasa janggal untuk datang kepada mereka untuk menjelaskan kepada mereka. Diluangkan masa Betul. untuk berbual dan tunjukkan yang kita ni prihatin. Dan kemudian itu yang kita kata berbincang, konsultatif lah. Bukan hanya otoratif kita kata. Ini perlu, ini perlu tidak, tetapi berbincang. Kenapa ini tidak sesuai, kenapa ini sesuai dan sebagainya. Sebab ini juga membantu pemikiran kritikal anak-anak tersebut. Jadi setelah kita lakukan mana yang perlu, maka kita serahkanlah kepada anak-anak kita dan kita berdoa. Moga-moga dengan segala yang telah kita berikan tadi, mereka tahulah nak menilai seperti yang disebutkan awal tadi, dan mereka boleh lalui kehidupan mereka dengan lebih penuh keyakinan. Jadi mereka tak adalah menganggap bahawa mak bapaknya selalu saja prihatin bimbang. Mak tak perlu bimbang lagi mak, insya-Allah saya tahulah menjaga diri saya. Walaupun saya tak depan mata mak saya dekat luar negara ke. Jadi memberikan keyakinan kepada ibu bapa kita lah. Mereka dah sekian lama kita mendidik kita dan sebagainya, bila besar pun mereka masih bimbang juga lagi. Kita nak satu ke peringkat lah bahawa kita menjadi anak yang boleh dipertanggungjawabkan. Betul. Kita nak mak bapak kita bahagia. Tadi kita kata mak bapak nak anak bahagia, baik. Kita pun inginkan mak bapak kita tadi rasa bahagia dengan kita, bangga dengan kita.
Jadi inilah yang kita perlu lakukan. Kita buat sesuatu yang mana menimbulkan rasa kegembiraanlah di hati mereka, dan ini juga adalah satu amal ibadah. Birrul walidain ini kita kata, berbuat baik kepada orang tua dengan tindak tanduk kita tadilah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan pencerahan yang mendalam ni, dengan penuh hemah dapatlah kita mungkin cedok ilmu yang cukup bermanfaat. Ustaz, akhir kalam ni kita ambil kesempatan Ramadan ni. Ramadan merupakan satu macam bootcamp untuk orang Islam, perbaiki amalan kita, akhlak kita dan juga mungkin perasaan kita. Bagaimana kita ambil kesempatan dalam Ramadan ni satu bulan untuk kembali kepada keadaan fitrah untuk semualah, anak-anak ke, orang dewasa ke, dan umum yang menonton dan mendengar kita pada kali ini. Para penonton sekalian, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebut, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan dalam hadis yang lain mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan, maka ganjarannya Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan siapa yang mendirikan malam Ramadan itu dengan penuh iman dan juga penuh pengharapan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Jadi bagi orang yang berpuasa, kita ini semua, ada dua jihad pada nonton. Pertama, berpuasa di siang hari. Kedua, jihad malam untuk menghidupkan malamnya dengan solat. Dan bagi kedua-duanya, Allah Ta'ala berikan ganjaran penghapusan dosa-dosa yang lalu. Bila dosa dah tiada, maka kembalilah dia kepada fitrah. Masya-Allah. Bukankah ini yang kita ingin, yang kita rindu-rindukan, yang kita doa-doakan, bila Rajab Syaban, Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allah telah sampaikan, doa telah pun dikabulkan. Jadi rebutlah peluang ini untuk kita manfaatkan dengan puasa kita sungguh-sungguh. Begitu juga dengan malamnya ibadat, untuk kita nak kembali kepada fitrah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan pada waktu yang sama, jangan lupalah bahawa ibadat ini tidak pula menyebabkan kita tadi mengabaikan tanggungjawab yang lain. Ilmu tetap perlu terus dicari. Yang kita kata tadi, lifelong journey. Dan Nur Insan telah pun siapkan tempat bagi anak-anak kita mempelajari ilmu-ilmu agama secara percuma. Jadi berilah sokongan, kerana inilah kita kata aset bagi kita ibu bapa. Bila kita dah tak ada, kita berharapkan bahawa anak-anaklah yang mendoakan kita. Jadi kita harap bahawa usaha kita, sokongan kita kepada anak-anak dengan pendidikan mereka, merekalah yang akhirnya nanti akan mendoakan kita menjadi aset bila kita tua dan juga apabila kita sudah tiada lagi nanti. Masya Allah. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan topik kita tentang kembali fitrah. Moga-moga kita berkesempatan bulan Ramadan yang mulia ini untuk mensucikan diri kita, dan banyak peluang Allah berikan. Waktu siang hari ada maghfirahnya, waktu malam hari pun kita boleh bertaubat, lakukan ibadah kita yang termampu. Moga-moga kita dapat manfaatkan untuk diri kita, anak-anak, juga keluarga dan mungkin teman-teman kita yang boleh kita mungkin berpesan-pesan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nur Razak Bakar, pendaftar Penjabat Pendaftaran Pernikahan Orang Islam Singapura ROMM, yang sudi bersama kita Ustaz. Bagi pihak Nur Insan kami ucapkan terima kasih, luangkan masa. Bagi mereka yang menonton juga dapat terus bantu Nur Insan, merupakan madrasah percuma. Tak kira kedudukan anak kita ni, mereka ingin memberikan ilmu yang sebaik mungkin. Jadi kalau nak menderma ke ataupun datang sini berikan sokongan, teruskan dengan niat murni anda. Dari saya Abi Sheikh, akhir kalam, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.